Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu sekali lagi dalam Temu Minda. Saudara, pada 1 Mac ini, minggu depan, genap setahun Malaysia Prihatin yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri. Sebagai kerajaan yang berfungsi, a functional government dengan izin, antara tugasan utama ialah bagaimana sebagai Perdana Menteri dan Kabinet dan semua pemegang taruh dalam kerajaan, termasuk frontliners, termasuk golongan profesional dan sebagainya, bagaimana menyeimbangkan antara hidup dan kelangsungan hidup, life and livelihood dengan izin. Hidup ialah soal pandemik COVID-19, sekarang dah ada jawapannya, vaksin. Kelangsungan hidup ialah soal ekonomi, soal pekerjaan. Jadi apakah agaknya yang harus kita lakukan dan sedang dilakukan. Untuk membicarakan perkara ini, pada malam ini saya disertai oleh 3 orang ahli panel. Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam, Penasihat Sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Kemudian Dr. Zunika binti Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi. Dan Datuk Haji Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia. Vaksin, ekonomi digital dan pekerjaan. Untuk mulakan segmen berkaitan dengan vaksin, kita saksikan video yang berlaku pada tengah hari tadi. Jadi Dr. Gaus, soalan cepu mas, adakah vaksin ini selamat? Ya, terima kasih Datuk. Untuk vaksin pertama yang kita telah terima pada 21 hari bulan, iaitu daripada vaksin Pfizer BioNTech, ianya telah diluluskan oleh pihak NPRA, iaitu bahagian regulatory yang meluluskan segala ubat-ubatan dari KKM. Vaksin Pfizer ini telah dijalankan ujian klinikalnya kepada lebih kurang 44,000 sukarelawan sebelum ianya digunakan, dan kini kita telah memberi kelulusan, dan pagi tadi Perdana Menteri telah mendapat suntikan pertama yang telah melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tetapi sebelum kita menggunakan vaksin COVID-19, kalau ikut statistik yang ada sekarang, seramai lebih daripada 200 juta orang telah menerima vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Dan daripada 200 juta orang yang telah menerima itu, masih ada hanya sedikit sahaja kesan sampingan yang telah didapati. Dan kesan sampingan ini telah didokumentasikan seperti alahan teruk, dan oleh kerana kita bukanlah negara yang paling awal untuk menggunakannya, kita tahu bahawa ada alahan teruk ini dan kita boleh mitigasi. Tapi untuk mendapat ini hanya sangat-sangat kecil. Tetapi yang paling penting, daripada 200 juta orang itu, tiada orang yang telah mati akibat daripada vaksin.
Itu yang sangat penting untuk kita beritahu semua orang. Ini menunjukkan bahawa vaksin ini sangatlah selamat untuk digunakan kepada semua orang. Ianya telah diteliti, MPRA telah melihat segala data-data yang telah diberikan daripada pihak Pfizer, daripada ujian klinikal yang telah mereka jalankan selama ini. Jadi saya memberi satu nasihat kepada orang ramai, apa sahaja vaksin yang diluluskan oleh pihak MPRA adalah selamat dan berkesan untuk digunakan di Malaysia. Kerana mereka melihat data-data itu dan kesesuaiannya untuk digunakan di Malaysia. Sebab itu kita tidak hanya ambil vaksin itu dan menggunakan data mereka dan terima terus. Kita perlu analisis data-data itu. So untuk sementara waktu ini, kerajaan telah mendapatkan vaksin cukup untuk lebih 100% daripada populasi, daripada 5 syarikat. Pfizer adalah yang pertama diluluskan. Kita juga akan mendapat daripada AstraZeneca, Sinovac, CanSino dan juga Sputnik V. Dan lagi 4 itu sedang dinilai oleh pihak MPRA. Dan apabila mendapat kelulusan daripada pihak MPRA, kita juga akan menggunakan vaksin-vaksin daripada syarikat lain. Dan juga kita juga telah diberitahu bahawa vaksin Sinovac akan sampai di Malaysia pada 27 hari bulan ini. Dan ini adalah pukal kerana ianya akan dibotolkan di Malaysia. So kita akan mendapat lagi-lagi vaksin ini, tapi vaksin-vaksin ini masih perlu mendapat kelulusan MPRA. Dan tadi kita tengok dalam video klip Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri, menjadi orang pertama yang menerima vaksin ini. Dan walaupun dia Perdana Menteri, siapa yang mengikuti siaran secara langsung tadi tahulah Perdana Menteri tak Perdana Menteri. Dia kena ikut semua prosedur. Dia kena daftar, dia kena macam-macam, ada 4-5 langkah yang harus diikuti. Sebagaimana rakyat biasa juga, Tan Sri Muhyiddin melalui semuanya itu. Dan saya difahamkan satu daripada kaedah untuk mendaftar ialah dengan menggunakan MySejahtera. Dan walaupun bermula hari ini, doktor, tapi saya difahamkan semalam pun walaupun belum dirasmikan pendaftaran, dah ramai yang mendaftar. Jadi soal pendaftaran ini, kalau bolehlah doktor tolong jelaskan sedikit lagi. Terima kasih Dr. Saifuddin. Apabila mereka telah ada 5 cara lah untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Cara pertama adalah menerusi MySejahtera. Cara kedua adalah melalui telefon hotline. Cara ketiga adalah melalui laman sesawang vaksin covid.gov.my. Cara keempat ialah dengan pergi mendaftar sendiri di klinik-klinik kesihatan. Dan cara kelima adalah untuk ada program outreach untuk orang-orang yang mungkin susah nak keluar daripada rumah ataupun orang yang tua, uzur. Jadi yang orang-orang ini akan ada pihak yang akan pergi untuk mendaftarkan mereka. Tapi cara yang paling efisien untuk kita mendaftar adalah menggunakan MySejahtera. So MySejahtera telah yang panggil di-upgrade. Mereka telah menguploadkan versi yang paling baru semalam. Kerana mereka kadang-kadang biasa bila kita upload tu ada masa yang diperlukan untuk Apple dan Google Play Store untuk melihat kualitinya. Tetapi ianya telah berlaku dengan cepat, maka aplikasi itu telah berada dalam Apple App Store mula-mula. Jadi orang yang pakai Apple boleh download dulu. Tapi tak lama kemudian Android telah sampai. Tapi secara rasminya memang hendak dilancarkan pada hari ini selepas sahaja Perdana Menteri mendapat vaksinasi. So kita telah melihat banyak orang yang telah mendaftar. Daripada petang tadi kita telah melihat seramai 500,000 orang telah mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi. So 500,000 orang yang berminat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 telah mendaftar. Dan saya berharap orang lain juga boleh pergi download dan update MySejahtera dan daftar minat anda untuk mendapatkan vaksin ini. So vaksin ini akan dilakukan dalam 3 fasa. Tapi untuk fasa pertama adalah untuk frontliners, iaitu medical doctors dan juga polis, askar. Fasa kedua adalah untuk orang yang
tua dan juga mempunyai orang panggil komorbid atau penyakit seperti diabetes, kerana mereka adalah golongan yang berisiko tinggi. Jadi mereka akan mendapat di fasa kedua. Dan fasa ketiga adalah untuk orang ramai yang berumur 18 tahun ke atas. Untuk sementara waktu ini hanya orang 12 tahun ke atas boleh. Paling pertama ialah MySejahtera, paling cepat. Tetapi jika siapa yang tidak mempunyai MySejahtera, tadi YBKJ telah mengumumkan pada 5 Mac talian hotline akan dibuka dan juga pendaftaran menggunakan melalui website www.vaksincovid.gov.my pada 5 Mac. Ini untuk orang yang tidak mempunyai MySejahtera. Tapi saya rasa kebanyakan orang mempunyai MySejahtera juga. Jadi saya berharap dengan cara ini, kerana menggunakan MySejahtera, kita bukan saja mendaftar untuk mendapatkan vaksin, kita akan mendapat tempat dan tarikh untuk kita mendapatkan vaksin menggunakan aplikasi MySejahtera itu. Kita akan dapat notifikasi terus di handphone kita. Kemudian juga kebanyakan vaksin menggunakan 2 dos. Jadi temu janji untuk dos kedua kita juga akan terus dimasukkan di MySejahtera, dan juga orang panggil dia proses surveillance, iaitu selepas kita mendapat vaksin, kita boleh menggunakan MySejahtera untuk memberitahu sama ada mungkin kita demam, mungkin kita batuk, mungkin kita sakit. Kita boleh bagi tahu dekat situ supaya pihak Kementerian Kesihatan boleh menilai dan melihat kesan vaksin ini, dan jika apa-apa kesan sampingan yang kita lihat berlaku, walaupun ianya sangat sedikit, tapi KKM sangat prihatin terhadap benda-benda ini dan kita hendak mendapatkan feedback daripada pengguna-pengguna semua. Okey doktor, terima kasih, sangat jelas. Vaksin selamat kita daftar terutamanya melalui MySejahtera, dan saya yakin bila kita kata nak seimbangkan antara hidup, yakni kesihatan dan kelangsungan hidup, ini memberi keyakinan bahawa kita sudah ada jawapan ataupun jawapan utama, kalaupun bukan semua jawapan untuk soal kesihatan itu. Dan ini mudah-mudahan memberi kita lebih keyakinan untuk bergerak ke depan dari segi pembangunan ekonomi kita, dari segi pekerjaan. Dan saya nak beralih kepada Dr. Zunika. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin melancarkan My Digital, iaitu pelan digital negara. Dan pelan ini walaupun dilancarkan pada 19 hari bulan Februari, tetapi persediaannya dan dia ada kesinambungan daripada perkara-perkara lain yang telah berlaku sebelum daripada pandemik lagi. Kalau boleh doktor tolong jelaskan tentang My Digital ini. Terima kasih YB Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terlebih dahulu terima kasih kerana menjemput EPU pada malam ini untuk bersama-sama dalam program Temu Minda KKM pada malam ini. Sebagaimana kita maklum, perubahan pantas sebenarnya telah melanda ekonomi seluruh dunia yang telah menyedarkan kita untuk menguasai digital ekonomi untuk terus bergerak ke hadapan. Dan kita dapati bahawa pendigitalan ni telah mengubah tingkah laku pengguna, dan juga kita lihat pengguna inginkan urusan yang cepat dan mudah. Dan kerajaan telah pun sedar bahawa kita perlu berbuat sesuatu untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia, syarikat-syarikat Malaysia dan juga kerajaan tidak tertinggal dalam arus perubahan ini. Jadi kerajaan telah mengarahkan EPU supaya menyediakan satu dasar yang khusus untuk membolehkan segala gerak kerja dan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembangunan ekonomi ini dapat dijuruskan dengan tersusun dan terselaras. Jadi EPU telah pun membuat satu kajian yang telah kita mulakan pada April 2019 lagi sebenarnya, kajian ini yang telah dibantu oleh pakar runding, dan kita telah membuat libat urus yang menyeluruh kepada semua pihak termasuk agensi-agensi kerajaan, kementerian, pihak swasta, wakil-wakil
NGO, civil society dan sebagainya. Dan ianya telah pun diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 10 November 2020 yang lalu, dan kita ambil sedikit masa untuk menyediakan dokumen yang boleh kita kongsi bersama dengan khalayak umum, dan pada masa ini dokumen ini boleh diakses melalui laman sesawang EPU, iaitu www.epu.gov.my, yang kita boleh lihat dari di situ penerbitan yang disiarkan dikongsi di EPU oleh EPU. Jadi dengan adanya dokumen itu, kita telah dapat saksikan pelancarannya pada 19 Februari yang lalu, YB Datuk. Ya, dasar tu dia panjang lebar, tapi kalau boleh Doktor bagi highlights kepada dasar digital ini. Ya, dasar ni kita telah merangka dasar ni sebagai satu gagasan yang disediakan untuk kita semua, rakyat, syarikat dan juga kerajaan, dengan matlamat yang kita telah selarikan dengan Wawasan Kemakmuran Bersama atau WKB yang telah dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 2019. Dan hasrat kerajaan adalah untuk menyediakan satu perubahan yang pantas, terselaras dengan outcome yang jelas yang dapat kita susun gerak kerja pelaksanaan secara terselaras dan juga dengan pemantauan yang rapi. Dan apa yang diinginkan oleh rakyat, kita telah muatkan dalam dasar ini. Perubahan-perubahan yang kita jangka akan dapat memberi manfaat yang sangat besar kepada rakyat, terutama dari segi menyediakan pekerjaan, menyediakan persekitaran yang dapat menyokong pertumbuhan syarikat-syarikat di Malaysia dan juga dapat membawa Malaysia menjadi pemain di peringkat serantau. Dan kalau saya boleh kongsi sedikit bahawa pada sebenarnya dasar ini kita rangka bukanlah satu perkara yang mula ataupun baru. Sebelum ini kita telah pun ada beberapa tindakan ataupun inisiatif-inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan. Kalau saya boleh kongsi, contohnya adalah kita telah pun ada Multimedia Super Corridor ataupun MSC yang telah dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1996 lagi, dan selain itu kita ada pada tahun 2014 inisiatif data terbuka, 2015 ada Pelan Hala 7 Internet Benda ataupun IoT, dan juga 2016 ada Pelan Hala 7 Strategi E-Dagang Kebangsaan. Dan berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi, prestasi Malaysia pada masa ini, kita berada sebenarnya di kedudukan yang mencerminkan keberkesanan dasar-dasar kita. Contohnya, kita berada pada kedudukan 50 teratas dalam beberapa indeks antarabangsa yang menggambarkan kita sebenarnya telah pun maju ke hadapan. Doktor, dan dasar ini dia memang ada kesan langsung kepada pertumbuhan ekonomi, pekerjaan. Saya difahamkan dia ada sasaran tertentu untuk pekerjaan bagi warga Malaysia dalam bidang-bidang ekonomi digital, ekonomi gig dan ekonomi baru ini, Doktor. Pada masa ini, kita telah pun memperoleh 90% liputan jalur lebar kita. Rakyat kita telah pun mendapat akses kepada internet, dan selain itu 70.2% daripada langkanan perkhidmatan mudah alih kita adalah pada tahap 4G dah sekarang, dan 81% daripada rakyat Malaysia adalah aktif dalam social media. Selain itu, kita juga berada pada
tangga ketiga dalam Asia Tenggara dalam segi pengangkutan ride e-hailing, iaitu di belakang Singapura dan juga Indonesia, negara jiran kita. Jadi ini adalah antara pencapaian-pencapaian yang telah kita dapatlah sehingga pada hari ini, Datuk. Ya, dan memang kita sangat berharap ya, ialah kita masih dalam pandemik COVID-19. Kita dah ada vaksin dan kita dah ada dasar, dan yang terbaru ialah dasar yang berkaitan dengan ekonomi digital. Banyak yang terlibat dalam bidang-bidang digital ini. Ini semua cerita cari makan, cerita pekerjaan sebab ramai yang menganggur dan sebagainya. Yang bekerja sebagai e-hailers, sama ada mereka ini Datuk Syamsuddin ya, dia bekerja ni setengah tu kerana tak ada pilihan lain, kerana dia tak ada kerja lain, setengah tu untuk pendapatan kedua ataupun kerja kedua dan sebagainya. Dan kita memang memberi tumpuan ini kepada soal pekerjaan inilah, tapi dari segi Datuk lah yang memang bergelumang hari-hari dengan cerita pengangguran, cerita majikan terpaksa tanggung pekerja walaupun pendapatan berkurangan, produksi berkurangan ni. Suasananya di bawah sana, Datuk, macam mana? Sebenarnya YB, terima kasih kerana mengajukan soalan berkenaan. Pada awal Mac 2020 sehinggalah pada masa ini, keadaan tidak sebenarnya memberangsangkan untuk sektor swasta dan kita masih lagi cuba mencari formula yang tepat untuk kita terus melestarikan keadaan kita di sektor swasta. Dan kalau kita lihat pada tahun 2020 sendiri, kita mengalami banyak cabaran sebagai majikan. Dan kita lihat bahawa pada 10 tahun sebelum 2020 sebenarnya keadaan unemployment di Malaysia itu adalah kurang daripada 4%. Dan ini adalah penting kerana dari segi standard antarabangsa, bila pengangguran itu adalah kurang daripada 4%, ia akan dikira sebagai employment yang penuh, full employment. Dan ini kita dapat sebenarnya menuju kepada arah itu kerana ekonomi kita amat bagus pada masa itu. Tetapi bila kita menghadapi keadaan COVID-19, keadaan menjadi agak sukar untuk majikan swasta, dan kita lihat pada tahun 2020 sendiri, iaitu kira-kira kepada bulan Jun, Julai, keadaan pengangguran itu meningkat amat tinggi, 5.3% dan sebagainya, dan kita sudah lama tidak itu mencecah angka berkenaan, dan selepas itu ada sedikit penurunan dalam unemployment berkenaan, dan kerana kita telah menuju kepada RMCO pada masa itu, tetapi kita menghadapi gelombang kedua dan gelombang ketiga. Sebab itu pada masa ini pun kita masih lagi dalam keadaan PKP untuk Selangor dan sebagainya, dan ini adalah sesuatu yang amat mencabar. Dan pada tahun lepas sendiri, kita di sektor swasta telah terpaksa membentikan lebih pada 100,000 pekerja sebenarnya. Ya, dan ini sebenarnya amat membimbangkan kerana kita tahu bahawa kebanyakan syarikat swasta pada masa berkenaan dan juga pada masa sekarang masih lagi mengamalkan polisi untuk membekukan sembarang pengambilan pekerja. Ya, dan ini kita berharap agar dapat diubah dengan segera bila kita ada keadaan yang lebih memberangsangkan pada tahun 2021 ini. Ya, Datuk, dia ialah kita ni macam-macam cara kita cuba untuk membantu pihak kerajaan, pihak swasta dan Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang dipengerusikan pada setiap Isnin pagi oleh Perdana Menteri bincang tak lain tak bukan ialah bab memberikan pekerjaan dengan pelbagai cara lah. Dengan ada vaksin, dengan ada dasar baru digital negara, Datuk melihat bagaimana agaknya dalam masa terdekat soal pekerjaan ini.
kita andaikan yang kita boleh melandaikan keluk pandemik COVID-19 dalam masa terdekat? Sebenarnya, YB Datuk, kedatangan vaksin untuk COVID-19 ini amat dialu-alukan oleh pihak sektor swasta kerana kita telah lama berada dalam keadaan yang kurang memberangsangkan dan sekurang-kurangnya kehadiran COVID-19 vaksin ini akan memberi sedikit cahaya kepada pertumbuhan ekonomi kita supaya kita dapat mula untuk berkembang ekonomi kita. Yang paling penting pada masa ini saya kira adalah untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna dan juga para pelabur. Kerana kalau para pelabur tidak ada mempunyai keyakinan untuk berada di Malaysia ataupun meneruskan pelaburan mereka di Malaysia dan juga untuk menarik para pelabur baru adalah agak sukar untuk kita mengembangkan ekonomi kita. Jadi kehadiran COVID-19 vaksin ini adalah amat penting sebenarnya. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh bergantung kepada vaksin COVID-19 saja kerana kita perlu masih melakukan ataupun mempraktikkan SOP yang ketat kerana kalau kita ada vaksin tetapi kita lupa tentang SOP berkenaan mungkin kita tidak dapat sebenarnya mengurangkan merabaknya COVID-19 itu. Jadi kita berharap bahawa dengan adanya vaksin against COVID-19 ini keyakinan itu akan datang semula ya di pihak pelabur, pihak majikan dan juga pihak consumers. Yang paling penting sekali adalah untuk pengguna. Jika pengguna tidak mahu belanja, ini agak sukar untuk syarikat swasta kerana kita bergantung kepada jualan perkhidmatan kita dan jualan dan pembuatan kita. Jadi ekonomi kita di dalam negara harus berkembang dengan cepat. Dan ini kalau kita dapat lakukan dengan segera di mana para pengguna mempunyai keyakinan yang lebih untuk berbelanja. Jadi ini adalah amat penting. Jadi pada masa ini kita lihat bahawa para pengguna agak rumsing untuk berbelanja kerana mereka tak tahu sama ada mereka masih ada pekerjaan atau tidak pada esok hari. Ya. Jadi dengan adanya vaksin COVID-19 ini, keyakinan itu akan timbul semula dan diharapkan kita akan kembali kepada keadaan seperti biasa dan kita tahu bahawa sebenarnya Majlis Pekerjaan Negara sebagai contohnya yang diperlukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengatakan bahawa sebenarnya dalam tahun 2021 ini akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang diwujudkan dan ini adalah berdasarkan kepada komitmen pelaburan baru dan ini adalah amat penting dan saya merasakan bahawa jika majikan-majikan swasta diberi rangsangan untuk terus mengembangkan perniagaan mereka, tidak mustahil nanti kita akan dapat sebenarnya menurunkan kadar pengangguran itu kurang pada 4%. Ya. Sebenarnya pada masa ini pun kita lihat ada sektor-sektor tertentu yang mempunyai kekurangan pekerja. Sebagai contohnya di sektor perladangan, di mana memang ada kekurangan sehingga mencecah 40,000 pekerja kurang di sektor perladangan. Tetapi malangnya pekerja kita tidak mahu berada di sektor perladangan. Sebenarnya sektor perladangan itu menjanjikan keadaan yang agak cerah. Kalau kita bandingkan pada tahun 2020 sebagai contoh, sektor-sektor lain amat suka untuk membayar bonus. Untuk bayar kenaikan tahunan pun suka. Tetapi saya difahamkan di sektor perladangan, mereka masih boleh membayar 2 bulan bonus, masih boleh memberikan kenaikan tahunan dan sebagainya. Dan di sektor perladangan ini, mereka memberikan perumahan yang amat baik sekali. Biasanya rumah teres, 3 bilik, rumah batu dan sebagainya. Dan ini diberikan percuma dan juga ada subsidi elektrik, subsidi air dan sebagainya dan kita harus sebenarnya memupuk perasaan
kepada para pemuda kita. Datuk, saya minta maaf, kita ni saya tadi ingat sempat nak tanya balik Dr. Zunika dan Dr. Gaus, tapi masa saya memang hari ini kita dapat memberi gambaran, ketiga-tiga tetamu saya memberikan gambaran yang saya katakan tadi yang menjadi mauduk perbincangan, yakni keseimbangan antara hidup dan kelangsungan hidup. Vaksin sudah ada, mudah-mudahan itu memberi keyakinan untuk kita terus dengan ekonomi digital sebagai contohnya untuk kita mencari pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mulai temu minda yang akan datang, kita akan ada versi yang sedikit berbeza daripada temu minda yang lalu. Jadi tunggukan kita bertemu sekali lagi 2 minggu atau seminggu daripada sekarang. Jangan lupa 1 Mac setahun Malaysia prihatin. Selamat malam Malaysia di mana jua anda berada.